Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya bawakan dari Pejabat Pertubuhan Ikram Malaysia. Pastinya untuk edisi yang sangat istimewa, yang sangat khas untuk anda. Bukan sahaja penonton Syawani, tapi saya juga ada tetamu di sini di Pejabat Pertubuhan Ikram Malaysia sempena dengan edisi Hari Wanita Sedunia. Tapi sebelum tu, kalau kita boleh kongsikan dengan semua penonton yang menonton Astro Awani hari ini, kita nak ada semangat sikit. Semangat Hari Wanita. Selamat Hari Wanita saya ucapkan. Boleh kita bagi tepukan untuk seluruh wanita di dunia. Terima kasih kepada semua. Dan pastinya hari ini kita nak mengangkat satu topik dan satu perbincangan berkaitan dengan perjuangan memartabatkan wanita, acuan Malaysia versus United Nation. Apa yang boleh saya gambarkan? Wanita ini kalau dulunya satu istilah yang boleh kita gunakan adalah wanita domestik. Tapi sekarang wanita yang ada dekat Malaysia, wanita yang ada dekat dunia adalah wanita publik. Bagaimana penghijrahan daripada domestik kepada publik itu berlaku. Hari ini bukan kita nak mencari siapa pemenang, siapa yang kalah ataupun perbincangan ini menjurus kepada apa sekalipun, tapi ini adalah pentas untuk kita berkongsi sesuatu yang membuka dan juga menilai bagaimana kedudukan dan juga hak wanita yang ada di Malaysia dan di dunia secara keseluruhannya. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang datang untuk debat Awani hari ini. Terima kasih sekali lagi. Tapi terlebih dahulu, kita ada beberapa segmen dan juga perdebatan ini berlangsung, beberapa analisis yang kita akan bawakan, tetapi kita ada tempoh waktu untuk kita memberikan hujah dan bagaimana perdebatan itu berlangsung. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada penghujah saya yang pertama, Profesor Datuk Dr. Nurhalina Halizah Siraj, merupakan Profesor Fakulti Perubatan UKM, pakar perunding ONG dan juga ahli Dewan Perwakilan Nasional Ikram. Di sebelah kanan saya. Terima kasih Datuk. Datuk kena guna mic Datuk. Ya, terima kasih. Okey, dan kita ada juga Puan Melissa Muhammad Ahir, Ketua Bahagian Pembangunan Kapasiti dan Latihan Women's Aid Organisation yang ada di sebelah kiri saya. Terima kasih Puan Melissa. Terima kasih banyak. Selamat Hari Wanita. Ya, selamat juga. Baik, kita akan mulakan 4 minit. Kita akan berikan kepada kedua-duanya untuk memberikan hujah yang pertama, mengangkat apa yang kita sebut sebagai acuan Malaysia dan versus United Nation. Apa itu acuan, bagaimana ia dibentuk dan bagaimana ia disenambungkan dan juga diselarikan dalam membentuk satu wanita yang bukan sahaja majunya dulu tapi untuk masa akan datang. Kita mulakan dengan Profesor Datuk Dr. Halina Halizah Siraj. Apa itu acuan yang Datuk pegang dan juga membawa mungkin organisasi daripada Datuk? Silakan. Okay. Terima kasih Saudara Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya rasa ini satu perbincangan yang amat bersejarah dan amat penting kerana kita membincangkan tentang perjuangan memartabatkan wanita. Ya. Dan ini adalah satu perjuangan yang dah lama dan tentu sekali apabila kita memperjuangkan sesuatu, kita punya orang kata definasi dan juga acuannya. Ya. Perbincangan kita hari ini adalah mengenai acuan Malaysia versus acuan United Nations. Ya. Bila kita kata memperjuangkan itu, sebenarnya kita mengatakan tentang mengangkat sesuatu orang kata martabat untuk memberikan hak upaya. Dan tentu sekali ianya bermula dengan keadaan yang tidak berapa kondusif kepada yang lebih baik. Ya. Jadi bagaimana cara memartabatkan itu yang menjadikan kita mungkin hari ini kita bukan berdebat kan, Azan? Maksudnya kita berbincang. Ya. Kita berbincang. Ya. Jadi kalau kita lihat kan sejarah yang 60 tahun ini ada macam-macam. Ya. Kita lihat perjuangan wanita ini ada 3 bentuk. Satu adalah apabila dia diperjuangkan oleh kumpulan yang kita katakan conservative traditionalist, yang mana mengatakan bahawa wanita itu memang adalah sentiasa berada di belakang lelaki. Janganlah sibuk-sibuk sangat. Dan kita akan jagalah pasal ehwal wanita ni kan. Jawatankuasa hal ehwal wanita pun orang lelaki yang ini. Dia kata orang perempuan ni tak payahlah memimpin, tak payah apa, duduk diam-diam saja. Yang ini adalah satu yang mengatakan bahawa orang perempuan diam-diam sajalah, kita akan uruskan semuanya. Namun itu akan memberikan banyak disadvantage kerana ada perkara yang memang orang wanita saja yang kena perjuangkan. Walaupun kita tahu niatnya baik, tapi itu memberikan disadvantage kerana dia tidak mengambil kira pandangan kita dan tidak memberikan ruang untuk kita mencapai potensi kita. Nah, bila ada yang konservatif begini, ada pula yang ekstrimnya pula, yang mana mengatakan bahawa
wanita ini sepatutnya diberikan segala-galanya sama rata. Sama rata ini pada saya bila kata equal, saya seorang yang berlatar belakangkan kuantitatif. Sama dengan itu, sama dengan yang equal tu ya. Maknanya kalau saya ada 10 biji apple, orang sebelah lagi ada 10 biji juga. Kalau misalnya yang ni ada 8 dan saya ada 10, sekarang ni siapa yang lebih dan siapa yang kurang? Kalau misalnya saya yang diberikan sebagai standard bahawa 10 itu bilangan cukup, maka yang kawan saya tadi dia tak cukup kerana dia kurang. Tapi kalau katalah standardnya adalah 8 biji, maka saya yang dah berlebih. Ya. Jadi equal itu adalah bagaimana kita nak menyamakan. Ya, maka dekat situ ada standardnya. Ya. Untuk yang ekstrim yang lebih mengatakan kena sama rata, apa lelaki ada, wanita kena ada, saya sedikit bermasalah kerana kenapa kita mesti meletakkan lelaki tu sebagai standardnya? Apa yang dia ada, apa yang Ihsan ada, saya kena ada. Sedangkan itu mungkin ya bila kita katakan persamaan, kesamarataan dan kesaksamaan, ini apa perkara yang selalu kita sebutkan apabila kita bercakap tentang keadilan. Ya? Dan kesamarataan pada saya adalah satu yang amat ideal sekiranya semuanya bermula dengan tahap yang sama. Tapi kalau kita bermula dengan tahap yang sedikit berbeza, maka di situ kena ada kesaksamaan. Ya, siapa yang perlu diberi lebih, maka dia perlu lebih. Ya. Jadi Datuk melihat kepada menghormati bahawa ada kelebihan dan juga kelebihan. Tapi kalau kita lihat yang ekstrim, yang kelompok yang kedua ni tadi, dia tak melihat yang itu. Dia hanya semua kena sama. Ya, apa you ada, I kena ada. Dan tu pada saya problematik sebabnya yang dilihat dalam konteks ini lelaki yang dijadikan standard. Saya tak nak jadi lelaki. Ya, mana tu. Now, acuan yang tengah ni, iaitu di mana kita melihatnya dalam konteks ya, keadilan itu dalam bentuk kesaksamaan. Ya, siapa yang ada lebih, yang ada seorang lagi ada kurang, kita kena pastikan ada keseimbangan di situ. Dan kita sebenarnya boleh ya memberikan ya orang kata keadilan tersebut supaya setiap orang mempunyai potensi untuk mencapai tahap keupayaan dia. Bila wanita berbicara seperti Datuk tadi, hujahnya jelas. Bila menyebut bahawa kesamarataan tu bukanlah nak sama dengan lelaki. Betul Datuk tapi kita menghormati apa kelebihan kaum ini, apa kelebihan mereka ini ataupun gender ini, tetapi kita nak mendengar pula mungkin secara jelas daripada Puan Melissa Muhammad Ahir, Ketua Bahagian Pembangunan Kapasiti dan juga Latihan. Apa yang Datuk sebut tadi itu adalah apa hujah yang dibawa. Tapi Puan Melissa sendiri melihat kepada bagaimana bentuknya dan juga integrasinya berlaku dalam kita memperjuangkan martabat wanita. Bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Silakan Puan. Terima kasih sebab menyebut tentang perjuangan memartabatkan wanita. Jadi memang hari ini, sebab hari ini Hari Wanita Sedunia kan, sebenarnya kita sama-sama dengan Ikram pun memang kita turun ke lapangan dan memang kita memperjuangkan hak demi hak kanak-kanak, demi hak wanita. Dan kadang-kadang kedua-duanya sekali. Dan kalau kita tengok konteks Malaysia, kadang-kadang ada 3 peringkat wanita, hak kanak-kanak dan hak mereka yang kurang upaya. So yang itu adalah kita terikat dengan ketiga-tiga undang-undang antarabangsa ni. Tapi kita balik kepada tajuk tu sendirilah, kalau kita boleh kupas. Sebab kataan yang digunakan adalah martabat. So kalau martabat mungkin sekarang kalau di sini kita hadirin boleh bayangkan papan tanda. Ada 4 papan tanda K. K pertama tadi sebenarnya ada disebut dah tadi oleh Datuk, kesamarataan. Itu papan tanda pertama. K kedua mungkin keadilan dan kesaksamaan. Itu K kedua. K ketiga adalah mungkin kita mengendalikan kes keganasan. Jadi kita anti keganasan. Dan akhir sekali K adalah kerajaan. So mungkin selepas ini kita boleh kumpas tentang apa sebenarnya tanggungjawab kerajaan, peranan kerajaan dalam kita mendapatkan hak wanita. So 4K ya papan tanda. Tapi cepat-cepat saya masuk kepada K pertama lah sebab dah sebut dah tadi. Kesamarataan yang kita sebut di sini, dia bukan matematik perempuan dan tuan-tuan. Dia adalah yang substantif, inti dia. Inti dia adalah adakah ia sampai kepada mereka yang perlu dapat kesamarataan itu. So tak semestinya satu lawannya satu. Lelaki dapat A, kita juga dapat A. Kita perlu sesuaikan dengan semua ciri-ciri contohnya seorang wanita itu dan apa yang berjaya didapatkan dari segi hak. Jadi kalau kita contoh paling mudah selalunya adalah tandas. Ya, kalau satu tandas untuk lelaki dan satu tandas untuk wanita tidak bermaksud ianya adalah sama rata. Ia perlu mendapatkan kemudahan yang betul-betul padan dengan keadaan semasa.
realiti kehidupan kita yang sebenar. Jadi bila kita nak ringkaskan di sini, kita perlu lebih fleksibel dan perlu lebih memahami konteks sebenar kehidupan sebelum kita katakan hendak mendapatkan hak dan kita mengatakan ia adalah terlampau meluas dan sebagainya. Kita perlu jelas apa maksudnya dan apa maksudnya acuan. So kalau kita kata acuan, mungkin kita katakan acuan Malaysia atau acuan UN. Tapi sebenarnya pada pendapat saya, kedua-duanya adalah bergabung sekali. Jadi kalau kita ambil acuan kan, kita sebut macam, kata kita nak buat kek lah. Kalau SIDO ni, sebab hari ni Hari Wanita Sedunia kita nak buat kek. Sebelum kita nak tulis resepi kek tu sendiri, sebenarnya dah ada perbincangan. Dan dalam perbincangan ni sebenarnya banyak negara, termasuk negara yang majoriti rakyatnya beragama Islam. Jadi baru nak tulis resepi, belum mula masak lagi. Apa yang kita nak masukkan dalam kek tu nak rasa macam mana. SIDO ni sebenarnya banyak peringkat penelitian dia. Dan antara negara yang terlibat ialah Mesir, negara macam negara jiran kita Indonesia, negara India dan negara Pakistan. Jadi sebenarnya rencah ataupun bahan-bahan dalam kek SIDO ni sebenarnya dah lama diteliti sejak dari tahun 1979. Jadi Malaysia masuk dan nak rasa kek ni tahun 1995. Cuba bayangkan dari 79 sampai 1995, kita dah lama fikir tentang acuan ni. Dan acuan ni sebenarnya masyarakat global ya, puan dan tuan-tuan, kita bukan bawah tempurung. Kita adalah sebahagian daripada masyarakat sedunia. Jadi bila dikatakan kesemua ini adalah penjajahan terhadap kita, sebenarnya itu tidak benar. Kita telah memilih, kita rela dan kita suci hati nak makan kek ni. Saya rasa saya dah dapat satu resepi kek dan acuan pun dah jelas daripada Puan Melissa tadi. Dan pastinya bila saya berbicara dengan wanita-wanita hebat yang berada di kanan dan juga kiri saya, pastinya satu resepi dan juga satu acuan itu dapat kita bentuk. Dan kalau kita nak bandingkan, mungkin ada persepsi dan juga bahawa masyarakat dan juga kaum wanita lebih ramai di Malaysia. Tapi statistik menunjukkan sebaliknya, bahawa kita ada lebih daripada 15.7 juta wanita di Malaysia, kurang sedikit mungkin daripada lelaki yang ada di Malaysia. Tapi itulah yang kita nak membentuk, bagaimana satu bentuk acuan untuk kita pastikan bahawa adanya perjuangan dan juga memertabatkan wanita, bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Debat awal ni untuk waktu ini kita nak berhenti rehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Baik, kembali dalam debat awal ni. Saya nak hangatkan lagi pentas di Pejabat Pertubuhan Ikram di Seri Kembangan ini bersama dengan dua tetamu saya, dan juga terima kasih kepada, saya nak ucapkan kepada tetamu yang hadir hari ini yang menonton secara langsung untuk perdebatan. Dan dalam masa yang sama, sebenarnya kita bukanlah nak berdebat, tapi dalam masa yang sama kita nak berkongsi bagaimana hujah itu dari sudut positif, negatif, tapi kita mencari satu solusi dan juga konklusi yang mungkin lebih menjurus kepada satu bentuk kebaikan. Dan kalau saya nak bertanya terus nanti kepada Datuk, bila kita menyebut ikram ini, kita tahu ia merujuk kepada Melayu, Islam dan sebagainya. Tapi bila kita menyebut bahawa yang mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala juga pernah menyebut sebelum ini bahawa tiada perbandingan khusus beramal dari kalangan kamu sama ada lelaki ataupun perempuan. Rasulullah juga pernah menyebut dalam hadisnya bahawa wanita itu adalah pemimpin dan rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang pimpinannya. Jadi integrasi ini dan juga keseimbangan ini jelas kan bila kita sebut pasal kesamarataan dan juga ini perjuangan yang dibawakan oleh wanita. Kadang-kadang ada yang bersetuju dan tidak bersetuju. 4 minit untuk Datuk, dipersilakan. Okey, terima kasih saudara moderator. Saya mungkin nak ambil sikit apa yang Melissa katakan ya, tentang SIDO tadi. Dia adalah satu instrumen yang sebenarnya telah mengangkat ya, isu tentang diskriminasi, tentang ketidakadilan yang berlaku pada wanita untuk seluruh dunia. Dan dia merupakan, kalau tadi analoginya kek tadi, jadi kek itu juga meraihkan kepelbagaian yang ada.
Maknanya kalau dia dekat Malaysia ni nak letak topping apa ke, ya, nak letak icing apa ke, kita boleh letak. Ya. Dan itu sebenarnya apa yang sepatutnya berlaku, dan kita sebenarnya tak dapat menafikan betapa pentingnya SIDO itu untuk mengangkat perkara ni. Ya. Tapi balik kepada dalam konteks ini icing Islam tu. Ya, dan bagaimana agaknya kita letakkan cita rasa Islam di situ, ya. Kalau kita lihat apa yang dinyatakan tadi, sememangnya bagi dalam konteks Islam, kita merujuk kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, wanita ini memang ada dah dia punya kesamarataan dalam konteks spirituality. Kita ada spiritual equality, ya, maknanya memang tidak ada perbezaan. Ya, inna akramakum indallahi atqakum, ya. Tidak ada, yang paling baik antara kamu adalah yang paling mulia takwanya, paling tinggi tahap takwanya, baik lelaki, perempuan, kaya, miskin, ya. Dan itu sebenarnya, ya, begitu memberikan, ya, apa orang kata, hak upaya kepada wanita, kerana dia tahu di depan, ya, pada pandangan Tuhan, dia sebenarnya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan lelaki, ya. Namun bila kita orang kata melaksanakan tugas kita sebagai khalifah pula, yang itu tadi sebagai abdi kepada Allah, khalifah pula di situ, di situ kita lihat bagaimana kita nak menjalankan tugas ini sebagai lelaki dan wanita, ya. Dan kita tahu, ya, wa ma khalaqaz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Pada penciptaan lelaki dan wanita, usaha kamu memang berbeza-beza. Jadi dengan perbezaan yang ada ini, bagaimana kita memanfaatkan supaya kita bukannya antagonize ataupun kita orang kata berlawan di situ, tetapi sebaliknya kita saling melengkapi. Dan itu memerlukan, ya, setiap pihak mengakui kekuatan yang ada pada setiapnya. Nah, apabila Islam, ya, dalam Al-Quran dan Sunnah telah memartabatkan wanita, maka tidak boleh ada orang lain yang merendahkan wanita itu. Ya. Jadi dalam konteks ini yang kita bimbangkan adalah dari sudut, ya, bagaimana kita mentafsirkannya kepada keadaan yang seharian. Dalam perjuangan ini, saya sering katakan, begitu idealnya Islam, begitu cantiknya apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, kenapa dia yang tidak diterjemahkan dalam kehidupan seharian? Dari situ sebenarnya, ya, menjadi apa kalau dalam ikram ini kita melihatnya dengan penuh kritis, dan kita meminta semua orang melakukan orang kata refleksi dan muhasabah diri, kerana selagi mana wanita tidak dimartabatkan sebagaimana di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, masyarakat ini tidak akan mampu, ya, untuk mencapai potensinya. Datuk, kita ada masa lagi. Datuk ada salahkan lelaki ke? Selalu bila sebut pasal wanita ni kan, mungkin antara golongan yang paling dekat untuk menjatuhkan martabat seorang wanita adalah lelaki. Okey, janganlah rasa insecure macam tu kan. Saya puji saya ni sebab berani duduk di sini, ya, dalam cakap pasal wanita ni semua, ya. Tapi sebenarnya lelaki harus sedar juga, bila wanita ini termartabat, mereka juga sebenarnya akan mendapat segala manfaatnya. Kita jangan risau dengan wanita yang pintar, kerana dia bukan pintar seorang, ya. Wanita, saya rasa Robbie Manikan ada kata, bila kita mendidik seorang lelaki, kita mendidik seorang individu. Bila kita mendidik seorang wanita, kita mendidik satu generasi. Memang wanita kebanyakannya hanya 50% daripada populasi, tapi ingat, 50% lagi lahir dari kami. Jadi oleh sebab itu, kita lebih kurang satu populasi lah juga. Jangan risau, ya, kita akan jaga semua orang. Bukannya maknanya kita nak bergocoh macam tu lah. Sorry. Saya hanya mampu tunduk je Datuk sebab saya seorang kat atas ni. Okey, kita nak tanya dengan Puan Melissa. Tapi kalau ini sedikit, tadi Puan Melissa sebut tahun 1979. Pada abad ke-20, peranan wanita di Eropah contohnya begitu terhad, yang mana peranan dominannya hanya di rumah. Revolusi wanita berlaku di Jepun hanya pada tahun 1960. Itu pun selepas berlaku pergolakan politik dan sebagainya. Tapi dekat Malaysia sekarang ini dominasi pelajar wanita di tempat ataupun di IPT ataupun IPTS adalah wanita. Bagaimanapun workforce ataupun industrinya selepas itu dominasinya adalah lelaki. Tapi untuk 4 minit ni mungkin Puan Melissa boleh teruskan hujah. Silakan. Terima kasih, dan saya setuju sangat bila disebut tadi sebenarnya ramai wanita yang sebenarnya sangat pandai dan sangat cemerlang. Tapi bila kita sebut tadi akses, adakah dapat jawatan-jawatan, adakah dapat ke jawatan tertinggi, adakah dapat menjadi hakim mahkamah syariah, adakah dapat menjadi ketua polis negara atau Perdana Menteri. Di situ adalah di mana kita lihat daripada kita kata kesamarataan K tadi, adakah ia hanya satu konsep ataukah adakah kita dapat lihat di realiti
di Malaysia ada berapa banyak. Malangnya di Asia Tenggara, kita antara negara yang terendah ya dari segi pemimpin wanita. Kita masih terkebelakang. Kalau tak silap saya, 2 terakhir, yang bawah sekali adalah Cambodia mungkin. Ya. Jadi di situ kita masih banyak ruang di mana kita perlu bergerak ke hadapan, dan ini adalah di mana kita mungkin boleh kaitkan dengan K kedua, iaitu keadilan dan kesaksamaan. So kalau kita kata dalam bentuk keadilan dan akses sebentar tadi, bagaimana kita pastikan, sebab kita sebut SIDO, tapi kita kata SIDO ni maksudnya hapuskan semua diskriminasi terhadap wanita. Jadi bila kita kata hapuskan diskriminasi, bila kita sekat ruang, itu pun diskriminasi. Jadi kalau kita nak bagi contoh lah, sebab kita kata mungkin ini bunyi macam teori antarabangsa, apa kena mengena dengan Malaysia? So kalau kita nak fikirkan kena mengena, mungkin perempuan dan tuan-tuan boleh fikirkan seorang guru nama dia Nur Fadila Saikin, mungkin ada yang pernah dengar. Okey, kita jemput dia hari ini tapi dia tak dapat datang. Dan antara sebabnya adalah beban berganda wanita. Dia kena jaga anak dia. Jadi dia tak dapat datang. Bunyi macam biasa dengar kan? Jadi walaupun dia hendak bergerak ke hadapan, hendak menceritakan perjuangan dia tentang mendapatkan keadilan, tapi tak dapat hadir, jadi saya bacakan untuk dia lah. Dia berjuang sebagai, pada masa kes dia adalah, dia seorang guru yang masa tu dia mengandung. Dia dapat tawaran pekerjaan. Tapi bila dia dapat tawaran pekerjaan, bila dia ditemu bual, didapati dia mengandung, tawaran ditarik balik. Dan dia saman kerajaan lah, Kementerian Pendidikan. Bila dia saman, lepas tu dia menang, sebab apa? Sebab dikatakan hanya sebab seseorang wanita itu mengandung, dia tak boleh bekerja. Tapi ini membezakan sebab dari segi biologi hanya wanita yang boleh mengandung. Tapi kenapa pula tidak boleh mendapat pekerjaan? So ni satu bentuk ketidakadilan. So K kedua yang kita sebut tadi. Dan sebenarnya Nur Fadila telah berjuang selama 10 tahun sebelum kes dia dia menang. Tapi daripada menang dalam kes atas kertas, tapi apa yang kita menang dan kita nampak di Malaysia sekarang ni? Apa hasil apabila kes tu mengatakan SIDO terpakai di Malaysia, sebenarnya disulamkan dalam undang-undang kita, macam mana kita nak nampak sebenarnya hasilnya? Nur Fadila mengatakan sebenarnya perlu diterapkan, perlu disebarkan, perlu semua orang menjadikan amalan anti-diskriminasi. Kalau tidak, hanya atas kertas, bukannya di dalam sistem, bukannya di dalam amalan kita supaya kita ke arah kesamarataan. Jadi ini adalah satu tribute kepada Nur Fadila lah. Tapi mungkin lebih ramai yang boleh menjadi Nur Fadila lain, terutamanya pada Hari Wanita Sedunia ni. Ya. Tapi Puan Melissa, sikit lagi sebelum kita tamat waktu ini dan juga masa yang kita ada, adakah Puan Melissa menganggap bahawa martabatnya wanita di Malaysia masih belum sampai ke tahap yang apa yang Puan harapkan? Kalau kita lihat daripada pelbagai bidang, kita sepatutnya tengok dari segi politik, saya dah sebut tadi, kepimpinan tertinggi, dari segi ekonomi, adakah masih seimbang atau adakah kebanyakan wanita masih dibayar lebih rendah? Dari segi sosial, adakah wanita masih diikat daripada mencapai potensi keseluruhannya sebab norma sosial kita? Yang tu saya rasa dah menjawab soalan. Kita semua boleh lihat sendiri, muhasabah sendiri dan lihat adakah ini realiti kita sekarang. Sebab itu Puan Melissa membawa tadi pendekatan dan juga ideologi 3K tadi. Dah masuk K yang kedua, tapi Datuk tak bawa apa-apa huruf hari ini. Nanti ada. Okay. Baik, debat awal ni untuk kita bercakap berkaitan dengan wanita sempena edisi khas hari ini dan pastinya perjuangan martabatkan wanita, acuan Malaysia versus United Nation akan bersambung selepas ini. Kita akan terima juga persoalan dan juga pertanyaan daripada mereka yang hadir bersama-sama kami di sini. Tapi untuk waktu ini kita nak rehat seketika dan kita sambung selepas ini.
Baik, kembali dalam debat awal ni dan pastinya perbincangan yang penuh manfaat daripada kedua-dua panel yang ada bersama-sama saya ketika ini. Tapi sebelum itu, kalau kita bercakap mengenai Hari Wanita, satu kajian oleh Sen GPS yang mana graduan kaum India dan juga perempuan bertudung antara kumpulan yang paling tertindas dalam proses pengambilan pekerja bagi sektor swasta. Adakah ini yang kita lihat sebagai satu diskriminasi kaum ataupun etnik? Bagaimana untuk wanita-wanita di Malaysia khususnya untuk mendapatkan pekerjaan dan bagaimana persepsi dan juga stigma yang dibawakan bukan sahaja oleh kita tetapi keseluruhannya mereka yang berada dalam sektor swasta dan mana-mana sektor sekalipun. Baik, waktu ini dalam debat awal ni kita bercakap mengenai wanita dan ini merupakan edisi khas. Kita ada tetamu dan juga mereka yang memerhatikan kami bertiga dekat atas pentas ini. Tapi kita nak buka soalan dan setelah pun bersedia bersama-sama sila perkenalkan diri dan terus saja kepada soalan dan insya-Allah panel akan memberi ulasan dan juga jawapan. Silakan. Baik, saya Dr. Norma Abdullah daripada Wanita Ikram Pusat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam perjuangan wanita memertabatkan diri dengan panelis yang hebat. Bila saya dengar saya pun dah teruja seperti pendebat wanita kebangsaan. Baik, cuma saya nak kongsikan sedikit ya, bagi Pertubuhan Ikram Malaysia, kita ada satu Dewan Perwakilan Nasional di mana dewan ini akan menggubal polisi dan juga hal ehwal berkaitan organisasi ini dan apa yang kita akan lakukan ya. Dan untuk pengetahuan ya, di dalam Dewan Perwakilan Nasional Ikram ini, kita ada seramai 25 orang wanita daripada 111 keahliannya ya di situ. Jadi di situ mencapai 22.5%. Sebagaimana yang disasarkan oleh kerajaan, 30% wanita diangkat untuk menjadi bersama untuk membuat decision dan sebagainya. Itu untuk pengetahuan, belum soalan lagi ya. Dan untuk pengetahuan juga, pada 2013 Wanita Ikram Pusat telah mengeluarkan satu yang dipanggil Piagam Wanita Islam ya, yang mempunyai 3 penegasan ya. Sebab saya tertarik dengan apa yang disebut oleh panelis hebat kita tadi tentang resepi ya. Kita berbincang tentang acuan Malaysia dan kita Malaysian, right? So jadi di sini penegasan 3 ini berkaitan tentang pengiktirafan. Pertama, pengiktirafan yang wanita dalam pembangunan diri dia, keluarga, masyarakat. Yang kedua, kesamarataan dan kesaksamaan lelaki wanita mengikut fungsi biologi. Dan yang ketiga, iktiraf lelaki dan wanita berperanan mantapkan keluarga. Soalan saya kepada kedua-dua panelis ya, dengan keistimewaan rakyat Malaysia yang sebenarnya bersifat pertengahan, they are not extremists. Jadi agaknya bagaimanakah halangan kita dalam membuat resepi yang terbaik macam Puan Melissa sebutkan tadi dan acuan sebagaimana yang Prof Datuk sebutkan tadi bahawa kita tidak mengangkat lelaki sebagai benchmark. Ya, martabat wanita perlu ditingkatkan. Jadi apakah di situ halangannya dalam kita suasana Malaysia itu sendiri? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya pun perlu bercakap seperti Puan. Bila wanita bercakap dengan satu ekspresi dan juga cara percakapan dan juga lontarannya kan, saya rasa tergugat sebagai moderator di sini. Okey. Tapi waktu ini mungkin secara ringkas kita nak dengarkan jawapan daripada kedua-duanya. Saya tak boleh bias, kedua-duanya boleh menjawab. Ini menjurus kepada satu titik ataupun garis halus berkaitan dengan halangan yang ada di Malaysia. Saya mulakan dengan Puan Melissa lah. Sebab kita masih menyebut acuan dan kek, tak habis lagi cerita kek ni. Okay. Dan kek ni 189 negara dah setuju nak makan. Tapi kek ni bila kita sebut di Malaysia, bila dibawa balik kita lihat kepada konteks negara sendiri, maksudnya adalah kena tengok realiti kehidupan sebenar. Jadi kalau kita bercakap tentang seorang wanita penan di Sarawak, kita kena tengok keseluruhan, ya, secara keseluruhan apa kesan pada dia dan apakah potensi tertinggi yang boleh dicapai oleh segenap wanita dalam konteks masyarakat di situ. Okey. Jadi kalau kita nak menjawab soalan tentang apakah halangan-halangan, ada banyak dalam struktur-struktur yang wujud dalam kehidupan seorang wanita. Dan selalu perkataan yang kita suka sebut adalah patriarki. So dalam mana-mana struktur yang ada patriarki, maksudnya wanita terhalang, wanita tertekan, wanita tidak dapat akses sebab patriarki.
Jadi di sini ini adalah halangan di mana tak sampai dekat kek tu. Sebab ada orang ubah, patriarki ubah kek tu. Dia tak dapat makan, dia tak dapat rasa, tak dapat nikmati. Dan bila kita tengok obligasi Malaysia sebenarnya kata dari segi konsep kita tidak ada diskriminasi. Tapi dari segi realiti dan pemakaian, kita tidak memantau sama ada semua orang mendapat akses. Jadi di situ mungkin kita boleh katakan kita telah terhalang daripada perkara-perkara asas sekalipun dari segi kerakyatan. Dan di mana wanita yang berkahwin dengan warga asing masih terhalang bila tentang kewarganegaraan anak dia. Jadi kenapa dibezakan hanya sebab kita dilahirkan sebagai wanita Malaysia? Bukankah kita juga rakyat Malaysia? Jadi itu adalah contoh-contoh halangan. Itu dalam undang-undang. Tapi macam mana dari lain-lain halangan? Halangan nak ke sekolah, tadi saya sebut penan. Kan ada kanak-kanak penan tidak dapat ke sekolah, dia terpaksa tumpang lori pembalak, lepas tu dia dirogol. Ini adalah bentuk-bentuk halangan hanya sebab dia hendak ke sekolah. Okay. Ya. So ada banyak lagi bentuk halangan, tapi macam mana kita nak mengubah dan menjatuhkan patriarki. Ini adalah perkara yang kita akan bincang selepas 2 lagi K nanti. Itu yang Puan Melissa perjuangkan, dan pastinya wanita-wanita juga ada pandangan dan juga persepsi sendiri dan juga perjuangan yang mereka bawakan. Datuk mungkin boleh ulas dan juga memberi komen. Saya takkan ulas apa yang Melissa dah katakan, tapi saya lihat ada juga satu lagi halangan yang amat besar sebenarnya, iaitu halangan dalaman. Yang apa yang Melissa sebut tadi is the external factor. Tapi yang lebih penting adalah dari sudut wanita itu sendiri melihat diri dia. Ya, maknanya pada saya bagaimana masyarakat melihat wanita itu bergantung sepenuhnya bagaimana wanita itu melihat dirinya sendiri. Ya, jadi dan ini sebenarnya banyaklah ya, daripada dia kecil, layanan yang didapati, pendidikan yang diinikan, peluang yang dia ada ya. Tapi pada saya sementara kita melihat struktur itu ya dengan instrumentasi yang ada dalam kerajaan, dalam politik ya, dalam ekonomi, wanita mesti percaya bahawa dia mempunyai potensi yang amat penting untuk disumbangkan. Ya. Jadi oleh sebab itu pada saya kalau kita lihatkan pun dalam Al-Quran Allah kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan maknanya takkan Allah ubah satu kaum tu melainkan apa yang diubah dari dia mengubah apa yang di dalamnya. Apa yang di dalamnya adalah cara berfikir. Pada saya, ya, sementara kita, we work hard on all those instrument dan tak tanpa penat jemu, ya, WHO dan IKRAM sentiasa wanita kena bangkit sendiri untuk memberitahu diri dia bahawa dia sebenarnya adalah insan istimewa yang Allah berikan dan apa saja halangan di depan dia, dia pasti boleh mengatasinya. Jadi so yang itu maknanya dia mesti dari dalam, dan halangan ini Ehsan, sebenarnya halangan ini yang paling penting sekali. Kalau kita boleh hapuskan halangan ni, saya rasa memang tak ada apa pun yang boleh menghalang kepada kekuatan dan keupayaan wanita. Halangannya daripada dalaman, spiritualnya bagaimana ataupun ketegasan untuk diri sendiri, itu yang wanita perlu lakukan. Itu apa yang disebut oleh Datuk, dan pastinya bukan cogan kata, tapi perkataan bangkit itu mungkin seluruh rakyat Malaysia sedang menonton waktu ini. Kita nak terus saja kepada soalan. Silakan, perkenalkan nama dan dari mana? Nama saya Sharifah Shazana daripada Pertubuhan Pertolongan Wanita. Soalan saya, kami adalah sebuah organisasi yang memberi perkhidmatan khusus kepada mangsa keganasan, dan oleh itu saya tertarik ya dengan konsep kesamarataan substantif yang dibawa oleh Melissa tadi. So mungkin kalau boleh Puan Melissa boleh huraikan sedikit tentang kesamarataan substantif dan bagaimana kepentingan konsep ni kepada seorang mangsa keganasan. Okey, terima kasih. Silakan Puan Melissa, terus saja. Sekarang kalau kita boleh bayangkan dari kacamata seorang mangsa, mungkin kita tak pernah menghadapi sebarang bentuk keganasan seksual atau keganasan berasaskan gender. Tapi kalau kita bayangkan kita bawa beg dan beg kita kena tariklah, kena ragut, ya. So yang tu mungkin satu perspektif mangsa. Sekarang bila kita sebut keadilan substantif ataupun kesamarataan substantif, mungkin kita boleh tengok ni dari kacamata seorang mangsa daripada mula-mula beg dia kena ragut, sampailah dia nak kena pergi report, mungkin dia ada kecederaan dan sebagainya. Lepas tu nak jalan pun tak boleh sebab dah jatuh, dah cedera.
Lepas tu kalau dia pergi ke balai polis, mungkin bila dia report sama ada layanan pada dia adalah sensitif atau tidak. Lepas tu adakah sistem sokongan pada dia kalau dia nak report polis, lepas tu nak pergi mahkamah. Dan lepas tu apa dia dapat selepas kes tu habis, macam mana dia pulih daripada kejadian tu. So kalau orang yang pernah kena ragut di sini mungkin ada sedikit trauma, mungkin terkejut, ya. Jadi macam mana hendak pulih dan kembali ke dalam masyarakat dan rasa selamat. So yang ni sebenarnya saya nak masuk juga papan tanda K tadi tu, berkait dengan keganasan. So bila kita sebut tentang keganasan, ayat positif dia mungkin keselamatan. Adakah kita rasa selamat bila kita jalan di MRT dan sebagainya, kita masuk dalam lift? Adakah perempuan berhak mendapat akses kepada keselamatan? So bila kita sebut dari segi substantif, adakah seorang wanita dalam skop yang saya sebut tadi, dia boleh berhak bergerak ke mana-mana dan selamat, aman, tenteram daripada sebarang jenayah. So yang ni kita kena tengok penilaian dia. Sebab ada orang yang sebut macam, mungkin kita boleh pertahankan diri sendiri dan sebagainya. Tidak semestinya setiap orang adalah sama dan menghadapi bahaya ataupun kerentanan, vulnerability, ya, dengan cara yang sama. Vulnerability perlu dinilai mengikut konteks seseorang itu. Jadi di situ kita katakan substantif, intipati dia. Adakah sampai hak untuk selamat kepada mangsa itu? Ya? Baik. Saya juga nak menyentuh nanti kalau kita mempunyai masa yang cukup bahawa di Malaysia wanita tertakluk ataupun ada kebergantungannya kepada sistem perlembagaan yang ada di Malaysia, tidak seperti di Eropah ataupun di negara-negara barat. Bagaimana untuk kita meletakkan acuan itu sama di Malaysia ataupun di Asia sama dengan apa yang ada di barat. Tapi kita nak terus saja kepada soalan yang berikutnya. Dan Ratu pun, silakan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohaida Osman dari Pertubuhan Ikram Malaysia. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh kedua-dua orang pendebat tadi dari isu perjuangan wanita. Dan kita tahu dalam masyarakat ini dia ada dua saja makhluknya, ya, wanita dan lelaki. Masalah yang dikatakan berlaku kepada wanita ini adalah disebabkan oleh lelaki. Dan tadi Datuk ada menyebut bahawa untuk memertabatkan perjuangan wanita perlu membangkitkan potensi dalam dirinya. Dan Puan Manisa sebut tadi ada permasalahan berlaku tentang keganasan dan keselamatan wanita ada kena mengenai dengan lelaki. Jadi dia kelihatan seolah masyarakat kita ni it's in a bleak situation. Payah sangat. Adakah maksudnya di sini tidak ada langsung lelaki dalam masyarakat kita ini yang membantu memperjuangkan martabat wanita? Dan kalau ada, boleh kongsikan bersama dengan kita supaya kita boleh melihat contoh-contoh yang baik, menaikkan semangat kita, menggembirakan kita pada Hari Wanita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nak suruh saya jawab ke? Saya tak boleh jawab ni. Okey, kita terus saja kepada Datuk. Silakan Datuk. Ada ke tak ada ni? Ihsan yang jawab kan? Okey, terima kasih Dr. Rohaida. Sebenarnya memang kalau kita bercerita tentang perkara-perkara ni, kadang kita rasa seolah-olah tidak ada pembelaan, ya, seolah-olah tidak ada cahaya di hujung terowong itu, ya. Sebenarnya kalau kita lihat ini bukan kita tak boleh melihatnya sebagai man versus woman gitu pada saya, ya. Kalau selagi mana itulah kerangka perbincangan kita tak akan sampai ke mana, ya. Sebenarnya orang lelaki, ya, ramai sebenarnya yang telah melihat potensi wanita dan mereka lah sebenarnya yang mendidik wanita-wanita seperti saya, seperti Melissa, ya, seperti yang ada ini, ya. Kita bukannya lahir dan tidak ada bantuan itu, ya. Dan kita lihat memang menjadi satu yang sudah diketahui, ya. Bila ada wanita yang berjaya, antara sebabnya adalah betapa bapanya telah mendidik dia, ya, untuk percaya tentang diri dia sendiri, ya. Jadi di situ tu adalah saya rasa agak tidak adil kalau kita meletakkan mana dia lelaki tu, ya. Jadi mungkin dia tak katalah saya adiwira wanita gitu, tidaklah, tapi begitu juga dengan pasangan hidup kita yang melihat potensi kita, ya. Dia taklah rasa bila seorang Profesor Datuk pegang mikrofon ni dia jadi rasa saya macam mana, ya. Dia tak masa begitu. Kalau dia masa begitu, saya tak sampai kepada mana yang saya ada ni. Jadi untuk berlaku adil, kita ada ramai sebenarnya rakan untuk membantu kita.
Tetapi kita rasakan ya, kita perlu orang kata galvanize. Kita kena sama-sama ya menyemarakkan ini, dan yang paling penting sebenarnya Dr. Haidar, bagaimana kita membesarkan anak-anak lelaki kita. Ya, tadi Ahsan kata Melissa dah ada berapa K? Saya ada 3R. Okay. Responsibility, rights and respect. Ya. Tanggungjawab, ya, hak dan juga hormat. Ya. Dan saya memang sengaja meletaknya dalam kronologi ini. Sebab apabila kita telah melakukan kita punya tanggungjawab, maka kita boleh mendapatkan hak kita. Tetapi apa guna hak kalau tidak ada yang menghormatinya? Jadi di sini sebenarnya ramai ya, yang perlu kita ketengahkan kerana mereka memang mempunyai hormat, ya, mempunyai tanggungjawab dan juga telah memberikan kita hak kita. Ya. Terima kasih. Okey, terima kasih Dato'. Saya harap puan yang bertanya tadi menambah semangat ataupun dah bersemangat sekarang. Abang-abang tu tersenyum je yang dekat belakang tu. Okey, kita nak teruskan. Mungkin ini soalan terakhir lah untuk debat awani waktu ini. Persilakan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Suraida daripada Sisters in Islam. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Perempuan Sedunia. Jadi soalan saya berbunyi begini ya. Kalau kita bercakap tentang soal acuan Islam versi Malaysia, apa yang cuba dibayangkan oleh speaker? Apa yang dibayangkan oleh speaker? Memandangkan hakikatnya Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum, bangsa dan agama. 40% daripada populasi kita adalah orang bukan Islam. Itu saja, terima kasih. Okey, baik, itu tadi soalan yang kita tahu, tapi saya nak terus sajalah kepada Puan Melissa, mungkin ada pandangan dan juga lontaran hujah lain untuk diberikan, silakan. Soalan yang sangat bagus dan boleh dilanjutkan daripada aspek tadi kita sebut keganasan dan keselamatan tadi ya. So kalau kita nak semua orang berasa selamat, bukannya kita katakan oh yang bukan Islam tidak boleh disebat, wanita bukan Islam tidak boleh disebat, tapi wanita Islam boleh disebat. So yang tu tidak menunjukkan persamaan ataupun perlindungan terhadap wanita itu, dan kalau kita percaya sebatan adalah satu bentuk keganasan, ya. Dan ada banyak bentuk keganasan, dan kalau kita tengok realiti wanita sekarang, minta maaf saya tambah sikit lagi berita buruk, tapi dalam kajian yang dibuat oleh Kanita iaitu di USM mengatakan daripada 10 orang wanita yang berpasangan, salah seorang daripada mereka biasanya akan dah mengalami keganasan. Daripada 10 orang. Jadi kalau baris ni 10 orang, boleh kata peratusannya seorang dah kena keganasan ya. Dan ini terpakai kepada semua kaum, bangsa, peringkat umur dan kepada kesemua sistem sosial yang ada di Malaysia ni. Jadi bila kita nak memakai undang-undang dan kita salurkan dalam undang-undang kita sendiri yang kita nak sebut kata acuan, undang-undang kita mestilah sampai standard. Janganlah undang-undang kita tidak melindungi. Jadi hasilnya tak dapat. Sebab tu bila kita tidak dapat perlindungan yang menyeluruh, maka wujudlah talian bantuan macam Telenisa ada, macam 15999 ada, macam Tina, masuk iklan sekali ya. Tina iaitu talian pertubuhan pertolongan wanita, Think I Need Aid. Sebab itulah kita perlu sistem sokongan macam ni. Dan ini terpakai pada semua. Jadi kita tidak boleh kata hanya Melayu Islam sebagai majoriti di negara ni yang hanya dapat keutamaan. Sekali lagi, kita bukan duduk bawah tempurung, kita duduk bersama-sama. Masyarakat kita majmuk, ya. Jadi memang pemakaian undang-undang dan sebagainya perlu mengambil kira semua perkara ni. Ya, dipadankan pada semua. Ya, terima kasih Puan Melissa, kita satukan dan itu apa yang diberi pendapat dan juga hujah daripada Puan Melissa. Dan mungkin ada Datuk nak tambah sikit? Ya, saya nak betulkan konsep tentang bila kita kata acuan Islam tu apa dia, ya. Dia bukan hanya untuk orang Islam saja, ya. Kita selalu dengar tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Semua orang akan merasa ya perlindungan, keselamatan yang kita nak tu, tapi syaratnya semuanya memang kena in place lah, ya. Dan dia bukan hanya cover untuk orang Islam saja atau orang Melayu saja atau orang seterusnya, ya. Kita patutnya baru di situ ada keadilan, ya. Dan saya mungkin nak beginilah, ketika Rasulullah SAW ya diturunkan, ya, ada di situ adanya perhambaan manusia, ya, sama ada manusia yang miskin kepada yang kaya ataupun ya, lelaki memperhambakan wanita. Apa yang Rasulullah buat sebenarnya, ya, Rasulullah SAW, dia letakkan satu gold standard di mana semua manusia adalah hamba kepada Tuhan yang satu. You are bukan hamba kepada manusia yang lain.
Oleh sebab itu, untuk mereka yang jadi hamba, mereka tahu bahawa di situ ada Tuhan yang paling adil, maka itu menaikkan harga diri, maruah dan juga potensi mereka. Tapi orang yang sombong-sombong ni, dia kena ingat, dia bukannya Tuhan. Maka keegoan dia, kesombongan dia tu diturunkan hingga akhirnya they meet in the midline. Okey. Dan di situ sebenarnya bila yang dikatakan Islam itu membuka rahmah kepada semua. Baik, kita dah sampai bukan penghujung, tapi ini sesi penggulungan. Kita nak tahu secara kolektif dan juga konklusinya apa yang dibawakan oleh kedua-dua panel kita daripada awal perbincangan dengan soalan dan juga apa yang telah lontaran idea diberikan. 2 minit sahaja saya berikan kepada kedua-duanya untuk rangkumkan, mampatkan dan juga padatkan apa yang kita juruskan hari ini dalam perbincangan kita. Mungkin saya boleh mulakan dengan Puan Melissa. Persilakan. Sebagai kesimpulan, kita sampai ke papan tanda terakhir. Papan tanda terakhir ialah kerajaan. Jadi kerajaan maksud sini adalah tanggungjawab. Dan kerajaan bukan hanya bermaksud pemerintah. Kerajaan juga termasuk kita semua. Semua institusi kerajaan, semua kaki tangan kerajaan, semua di kalangan masyarakat di Malaysia sebenarnya ada tanggungjawab. Dan bila kita sebut tanggungjawab, ada pelbagai peringkat. Tanggungjawab untuk mendapatkan hak asasi untuk wanita adalah terpakai pada semua. Semua ambil peranan. Mungkin ada yang kita tak nampak di sini tapi di peringkat di belakang-belakang sana tu mungkin dia juga adalah pejuang lelaki yang percaya perlu ada kesamarataan pada wanita. Kan? Nah, kita ada banyak peranan masing-masing tapi macam mana kita memastikan benda ni jadi satu kenyataan. Ia adalah realiti. Jadi realiti dari segi tertulis di undang-undang memang dah mencapai standard tertinggi dan diguna pakai dalam sistem dan mekanisme kerajaan kita sebut tadi. Dan paling penting 3, sikap. Sikap dan amalan termasuk di kalangan kita sendiri, keluarga kita sendiri, pasangan kita sendiri. Adakah kita amalkan ketiga-tiga pendekatan holistik ni, 3 peringkat ni? Ya, dan di situ dah sampai papan tanda ke hujung dan kemudian kita pantau betul ke dah capai ketiga-tiga peringkat ni? Ya. Tapi sikit lagi nak sampai ke papan tanda pertama dan suka yang keempat. Mungkin dia banyak traffic light kat situ. Kita terpaksa berhenti, lampu merah dan sebagainya. Itu halangan utama mungkin, Puan. Tapi yang saya sebut pemantauan di situ kena tengoklah kelajuan berapa Malaysia ni sampai ke kereta Malaysia ni. Kereta pula dekat papan tanda tu kan. Berjaya ke sampai ke peringkat yang bila kita kata kita sidor dirilah. Berjayalah dapat. Ya, okey. Dan bila kita kata ke semua hak asasi wanita ni, saya cuma minta kita bawa balik mula dengan amalan kita sendiri dulu. Ya. Okey. Amalan itu apa yang disebut mungkin tadi berkaitan dengan spiritual. 2 minit juga saya berikan kepada Datuk. Dipersilakan Datuk. Secara kesimpulannya, kita katakan SIDO itu satu instrumen antarabangsa yang mengangkat isu tentang adanya diskriminasi terhadap wanita dan dia perlu ditangani. Dan sebagai sebuah negara yang berdaulat, sebenarnya Malaysia mempunyai peluang untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana kita harus mengimplementasikan dan merealisasikan perkara ini. Saya nampak kita ada banyak kerja di depan kita, takkan ada habisnya, traffic light banyak lagi, dan kita mesti pastikan generasi akan datang, wanita muda untuk sama-sama orang kata menghayati perjuangan ini. Dan saya mungkin hapuskan dengan apa yang Kavita Ramdas dia nyatakan, wanita ni so strong they can be gentle. Kita boleh jadi kuat hingga kan kita sebenarnya lunak, so educated they can be humble, begitu berpelajaran tapi masih merendah diri. So fierce but they can be compassionate. Kita boleh jadi garang, tapi dalam masa yang sama kita penyayang. So passionate but they can be rational. Jangan ingat kami emosi orang perempuan je kan, tapi kami very logical and rational. Dan juga so disciplined they can be free. Itulah dia sebenarnya kekuatan wanita dan insya-Allah bila maju wanitanya, majulah negara ni. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Tapi bila Datuk sebut macam tu betul, ada satu stigma dan juga persepsi. Mungkin bukan saya sajalah tapi mungkin lelaki-lelaki yang lain. Bila ada je bos wanita lah pula. Contohnya macam tu. Itu benda yang kena ubah. Okey. Okey. Mungkin tanggapan stereotip itu sebenarnya yang harus kita ni. Dan saya rasa wanita mempunyai tanggungjawab besar untuk memastikan we are beyond stereotypes. Stereotypes
does not define you. Ya, jadi ini satu debat lain sebenarnya, Hasan. Tapi saya rasa cukuplah dulu. Okey Datuk, itu kita faham bahawa itu antara perkara dan juga stigma yang mungkin berlaku dalam kalangan masyarakat Malaysia. Tapi apapun kita nak memahami bahawa ini garisnya dan ini apa peranan yang perlu dibawa oleh wanita dan bagaimana untuk memartabatkannya. Tapi dalam masa yang kita ada, singkat sahaja Puan Melissa, mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan terutamanya berkaitan dengan keselamatan komuniti dan sebagainya. Jadi kalau NGO ni, kita bukan setakat kita nak duduk, bercakap dan komplain je. Kita memang nak buat kerja. Jadi bila kita kata kita perlu mainkan peranan, semua orang dalam masyarakat perlu mainkan peranan. So kalau boleh kita cakap pasal SIDO tadi, boleh tak kita rakyatkan SIDO ni? Dan konsep yang saya cuba nak sebut sini adalah komuniti selamat. So kalau kita boleh jemput semua, kalau sudi berusaha sama dengan pihak WHO termasuk dengan pihak IKRAM sendiri, kita cuba jalankan komuniti selamat di kawasan masing-masing. Kawasan rumah kos rendah, taman ke, kampung ke, asalkan ada tempat-tempat selamat dan sistem yang menyeluruh bagi melindungi contohnya mangsa keganasan. So yang komuniti selamat ni adalah satu konsep yang kami unjurkan buat semua. Okey. Maksudnya bagaimana Puan Melissa nak pastikan kita tahu wanita atau sesiapa sahaja mempunyai ideologi yang berbeza, tapi kita nak membawa supaya ini tidak berat sangat, ini tidak negatif sangat dan menerima apa yang cuba diperjuangkan. Ya, jadi bila kita sebut merakyatkan, macam mana rakyat nak hadam konsep tu kan? Jadi bila kita kata selamat, mungkin satu konsep yang dekat pada kita. Okay. So komuniti selamat sebenarnya patutnya bagi semua orang boleh hidup dengan aman damai, hormat menghormati. Mungkin itu adalah konsep yang kita boleh cuba, tapi dalam bentuk inisiatif termasuk dengan kerajaan setempat. Okey. Ya. Itu apa yang Puan Melissa cakap, tapi di akhir ni kita nak dengarlah semangat Datuk bahawa tadi daripada awal tadi dah bersemangat, audiens yang ada dekat sini pun dah berkobar-kobar, terutamanya wanita. Tapi mungkin di waktu yang terakhir ini apa yang boleh Datuk hujahkan dan memberi satu inspirasi kepada seluruh wanita. Okey. Kita harus melihat upaya untuk memartabatkan wanita ini sebagai kerja dan usaha kita bersama. Lelaki, wanita, tua, muda, apapun peringkat pendidikan dan juga ekonominya, ya. Kerana ini semua sebenarnya adalah isu kita. Ya, dia bukan hanya wanita dan bukan hanya perlu diperjuangkan oleh wanita. Kita harus membina banyak jambatan. Ya, macam tadi Melissa katakan, mari kita bersama untuk membentuk satu komuniti selamat dan sihat sejahtera. Maka semua pihak kena ambil, ya, kena ambil orang kata peranan dia. Ya, kalau kecil dia boleh mainkan kecil lah. Tapi kalau banyak lagi, contohnya seorang ibu boleh pastikan dia mendidik anak dia, mendidik keluarganya. Ya, yang penting tadi saya sebut tentang mendidik anak lelakinya. Ya, bagaimana anak lelaki itu nanti akan melihat wanita sebagai, ya, orang kata rakan kongsi dia, ya. Dan akhirnya kita akan membina satu masyarakat yang, ya, menjadi rahmah untuk semua. Itu sebenarnya, ya, di akhirnya tu kita tidak melihat adanya keganasan, adanya penindasan. Sebenarnya ini noktah terakhir. Orang yang menindas orang lain, dia sebenarnya tak bahagia. Ya, orang yang mendiskriminasi orang lain, dia sebenarnya tak bahagia. Mungkin kita kena menunjuk jalan. Bagaimana dia harus bertindak daripada menindas dan mendiskriminasi, bagaimana untuk meluahkan rasa sayang dan akhirnya dia juga akan mendapat kasih sayang juga. Dan insya-Allah kita akan lihat ni apa orang kata kitaran ganas ini akhirnya berhenti. Dan itu sebenarnya apa yang harus kita usahakan bersama. Daripada apa yang Datuk cakap, bila kita membahagiakan orang lain, itulah kebahagiaan yang kita akan dapat. Betul. Tapi Datuk dengan Puan Melissa sentiasa bekerjasama dengan baik? Insya-Allah. Puan Melissa juga begitu? We are on the same page. Ya, Okey. kita memang jemput sangatlah nak usaha sama. Ya. Okey, itu saja masa yang kita ada. Pastinya dalam debat awal ni kita mengangkat topik edisi khas ini sempena dengan Hari Wanita Sedunia. Apa yang boleh saya rangkumkan adalah apapun keadaan, apa jua jalannya, kita dalam bentuk komuniti yang sama-sama untuk membantu dan juga memartabatkan semua. Tiada bentuk diskriminasi yang boleh mengganggu-gugat dan juga menyebabkan ketenteraman negara terganggu. Kita memahami, kita juga menghayati wanita hari ini adalah satu realiti. Perjuangannya sama. Ini pentas kita berkongsi. Saya lelaki, siapa saya yang lahir dari ibu saya, seorang wanita.
Selamat Hari Wanita. Saya Ehsan Daya. Sekian untuk debat awal ni. Assalamualaikum dan jumpa lagi.